Okey, saya record dah. Okey, jap Alright, kita sambung semula. Tengok. Okey, saya nak macam ni Saya nak masing-masing cuba compare balik sebelum submit pada saya report tu. Okey, saya bagi masa hari ni lah. Sampai petang ni lah. Okey, untuk eksperimen 2 ni disiapkan dengan sempurna, dengan lengkap Okey, saya dah share answer scheme ni. Okey, you let's go through answer scheme eksperimen 2 plant tissue ni. Okey, title objektif walaupun tak diberi markah seperti biasa, saya dah maklum pada minggu lepas. Part-part penting perlu dinyatakan juga dalam report walaupun tak ada markah diberikan, tapi ianya wajib. Okey, title objektif ini ikut saja dalam lab menu tadi. Seterusnya method and procedure. Summarize je lah. Simplify the procedure of experiment in flowchart or using suitable label diagram. Okey, kemudian kita pergi kepada result. Okey, result tadi yang saya dah explain tadi. Okey, this is our result untuk eksperimen plant tissue. Okay, just now I already told you apa yang you all perlu provide and draw. Okay, yang perlu you all draw adalah ni lah. Okay, monocot stem yang saya sebut tadi lah. Okay, tetapi perlu ada detail label lah. Okay, perlu ada detail label. Okay, perlu ada detail label. Itu lebih lengkap. Okay, and then don't forget to write down the title, actual magnification. Let's say for example like this. Okay, kalau monocot stem lah. Okay, letak nama dia. Lepas tu di bawah diagram tu, make sure you all letak power of magnification ataupun actual magnification 40 times 10 like this. Okay, jangan tak letak tau, ni ada markah. Okay, kemudian label, itu saja. Title, you draw diagram, only one diagram, state the title and state the actual magnification ataupun power of magnification yang kita gunakan, yang saya sarankan adalah 40 time lah. Okay, 40 time. Okay, kita ada 4 monocot stem, monocot root sama juga yang saya terangkan tadi. Okay, ni ensure kena ada dalam lab manual. Kemudiannya dicot stem dan juga dicot root pun sama juga. Okay, ini contoh. Contoh yang yang kami cari dalam internet lah. Contoh structure yang kita boleh examine di bawah 40 times 10. Okey, kemudiannya untuk discussion and observation, okey, ada markah di situ. Okey, ada 6 mark given here untuk discussion of observation. Okey, this one, ni yang you all perlu nyatakanlah dalam discussion tu. Discuss classification and distribution of plant tissue. That's why saya kata tadi dia banyak kan. Okey, dia banyak kepelbagaian jenis plant tissue. Dia ada bahagian meristem, permanent tissue, dia ada ground tissue, vascular tissue, dia ada ground tissue, okay? Ground tissue ni pecah lagi kepada beberapa tisu-tisu yang lain. Dia banyak. Okey, jadi untuk setiap ini, okey, untuk setiap discussion ni, okey, untuk setiap discussion ni, you hanya pilih ataupun you boleh pilih salah satu lah daripada setiap jenis untuk diberi markah 1. Okey, kat sini kita ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Okey, 4 main plant tissue tetapi dipecahkan mengikut tisu yang penting. Okey. Contohnya kalau kita tengok pada ground tissue ni, untuk parenchyma you kena explain parenchyma tu apa.
beritahu dia punya classification dia punya properties dia, okay, dari segi structure properties. Okay. Mungkin dari segi function pun kena beritahu sikit. Sir, Ya. Yeah. ada orang tak lepas nak masuk. Okay. Okay, seterusnya parenchyma 1. Okay, collenchyma pun ada 1. Collenchyma pun underground tissue pun sama juga. Kena explain dia punya property structure and also function. Okay, parenchyma pun sama. Okay, property structure and also function. Dan juga vascular tissue, xylem and also phloem. Okay, semua ini setiap satu akan diberi satu markah untuk discussion part. Okay, untuk question and answer. Okay, mengikut pada soalan yang you all tengok dalam lab manual tadi. Okay, kalau differentiate boleh disediakan table macam ni lah. Okay, senang kita nak arrange jawapan ataupun senang kita nak tengok perbandingan tu antara dicot dan monocot tu. Buat macam ni. Okay, kalau dicot stem apa dia dari segi arrangement of vascular bundle, jenis dia macam mana, kedudukan dia, taburan dia macam mana, kedudukan tisu tu, kita boleh mention dalam table. Okay, component of vascular bundle. Okay, banyak perbezaan kat sini antara stem monocot and stem dicot. Sir, kalau tak buat table tak apa kan? Tak buat table tak apa, cuma make sure adalah perbandingan tu. Okay. Cuma ayat tu kena adalah perbandingan. Macam saya sebut tadi, dalam question and answer, kita jangan buat ayat terlalu panjang tau. Dia bukannya discussion. Discussion ni memang kena buat essay. Untuk mengelakkan ayat yang terlalu panjang, okay, better kita provide table. Tu maksud saya. Okay. Okay, untuk soalan B pun sama. Root monocot and dicot pun sama juga. Kita apa elemen yang perlu kita bandingkan antara monocot and dicot plant ni. Okay, seperti epidermis, endodermis kan, arrangement. Ni semua ada dalam nota ni. Okay, saya nak tanya, yang nota biokit tu semua dah, yang order semua dapat dah? Ke belum? Tak ada lagi yang masih menunggu? Dah. Alhamdulillah dah. Dapat, sir. Okay. Boleh go through yang tu lah, nota kita tu. Okay, nanti saya akan offer untuk order kedua bagi siapa yang nak order lah. Tak paksa ni. Okay, bagi yang kita masih lagi open untuk second order, siapa yang nak. Untuk nota tu. Nota dah ada beberapa lagi lah. Enrichment dan juga pre-lab kan. Okay, ada 3 benda dalam tu. Okay, ni untuk soalan B. Okay, soalan question number 2 pun sama daripada segmen question answer tadi. Dia nak apa? Explain structure and function. Okay, ni saya kata tadi dia redundant tadi. Dia redundant dengan discussion kat atas. Okay, cuma untuk bahagian ni kita just tulis point saja. Tak perlu panjang lebar. Okay, tapi dalam discussion perlu discuss little bit lah. Perlu discuss lebih sedikit berbanding apa yang ada dalam question answer ni. Sebab dia sama je. Saya tengok sama je. Okay, yang ni yang kita bincangkan tadi. Yang ni ada di dalam various plant tissue yang you all kena bincang dalam bahagian discussion. Okay, ni semua nota ada dalam nota kita. Okay, boleh go through yang tu je buat perbandingan. Alright. Okay, ni untuk bahagian question and answer. Ada berapa tadi? Ada berapa markah? Diberi 10 markah. Okay, banyak tu 10 markah untuk bahagian question and answer.
Okey, kemudiannya bentuk part seterusnya adalah conclusion. Satu markah je. Okey, you choose anyone kat sini. Okey, boleh state, boleh explain secara overall lah. Istilah conclusion kan. Explain secara overall tentang eksperimen number 2 ni. Based on teori lah bagi saya. Based on teori, apa yang you boleh lihat dalam eksperimen yang kedua. Kita melihat dari segi kepelbagaian, the type of plant tissue tu. Apa yang you nampak? Boleh kata. Ini sebagai, ini contoh ataupun cadangan saja. Ni kalau ada ayat lain yang bersesuaian pun diterima. Okay. Conclusion ni hanya satu saja yang diperlukan untuk menulis conclusion untuk bahagian conclusion bahagian terakhir. Okey, dan jangan lupalah bahagian references. Okey, references pun satu saja. Okey, semalam ada yang tanya saya, buku MSSG Nota Biologi tu, adakah dia dianggap sebagai references? Okey, yang itu bukan dianggap sebagai references, okey? Buku bio yang RM18 tu, yang tu bukan dianggap sebagai references. Itu adalah buku rujukan unik saja. Okey, references ni buku selain daripada buku yang unit provide. Okey, you kena faham tu References ni adalah sumber rujukan selain daripada buku bio yang unit bio provide tu. Okey, contohnya Campbell lah. Okey, buku Campbell, buku international book yang banyak-banyak kat luar tu. Okey, kalau you ada buku daripada contohnya STPM ke, tu boleh lah. Selain daripada unit bio, KMPH yang provide. Okey, yang tu saja yang bukan dijadikan sebagai references. Yang lain boleh. Dan juga address internet tadilah. Address internet yang you dah explore, yang you dah cari tadi untuk melukis structure monocot and dicot stem and also root tadi. Okey, boleh. Sir, Ya. ada orang dah lepas nak masuk. Ada lagi. Apa lama sangat masuk ni. Okey. Okey, jadi reference ni memang biasa je, sama je apa yang saya dah explain setiap minggu. Okey, dah 3 minggu dah saya explain benda yang sama. Okey, saya harap you all faham lah. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang report yang kedua ni? Ada sebarang soalan setakat ni? Mungkin selama ni masih tak clear cara menulis report. Saya sebenarnya saya saya tak saya tak check secara overall lagi you all punya report ni. Okey, dari masa semasa saya akan check lah. Okey, macam mana setiap orang tu buat report. Nanti saya bagi feedback. Okey, buat masa ni kalau ada sebarang soalan ataupun masa lagi tak faham cara nak menulis report, okey, boleh bertanya dekat sini lah. Sir, nak tanya boleh? Okey. Kalau macam nak melukis result dalam eksperimen kan, yang dalam lab report kan, boleh shading ke sir? Oh, boleh shading. Okey. Sekejap saya ni dulu. Saya stop sharing sekejap. Ya. Okey, stop shading. Okey, jawapannya adalah boleh tetapi mengikut beberapa keadaan lah, situasi tertentu. Okey, kalau macam kita nak melukis
Kalau macam kita nak melukis struktur sel ataupun tisu ni, okay, sebenarnya tidak digalakkan. Okay, tidak digalakkan untuk kita buat shading. Okay, contohnya macam ni. Katalah kita lukis satu struktur ni kan. Okay, ni ni you punya A4 paper kan. Okay, paper. Kemudiannya you lukis monochrome stamp. Katalah ni adalah monochrome stamp. Okay, monochrome stamp. Okay, bawah ni 40 times 10 actual magnification. Kena nyatakan benda ni. Okey, bila kita nak melukis tu, okey, katalah monochrome stamp ni represent like this. Okey, dia banyak layer tau. Okey, ni cell. Okey, ni contoh yang saya nak you all tengok Okey, katalah bila kita tengok dalam references, kita akan lihat struktur tisu tu dia compact lah. Okay, compact. Dia nampak macam berlapis-lapis. Okay, berlapis-lapis. Okay, jadi sebalik pada soalan tadi, perlu tak shading? Okay. Untuk situasi ni, memang tak digalakkan shading. Sebab apa? Sebab kalau you all shading, bila kita nak buat pengecaman tu untuk labeling tu, dia jadi macam very very difficult untuk kita tengok. Sebab dia hampir sama kalau you tengok. Setiap layer ni, kadang-kadang dalam tisu plant tisu ni dia hampir sama. Tapi untuk part ni, tak saya guna yang ni Okey, untuk part ni dengan part bahagian tisu ni dia berbeza. Katalah kalau you shading. You shading kan? Ni shading. Takut dia mengganggu yang lain. Okey, takut dia mengganggu bahagian tisu yang lain. Untuk you all buat labeling. Itulah problem bila kita buat shading ni. Okay, tapi kalau yang boleh shading macam eksperimen lepas, macam e-prepared slide. Ingat lagi tak? E-prepared slide tu, yang ni boleh dibenarkan shading. Warna tak apa. Macam ni. Dia tak ganggu apa-apa. Dia tak menjejaskan labeling ke apa sebab dia E je. Okay? Tapi kalau lukisan ataupun diagram yang kita lukis yang di dalamnya terdapat banyak label-label yang sangat kompleks. Okey, yang tu kalau boleh jangan shading lah. Kalau boleh elakkan shading tu. Kalau nak shading sikit-sikit pun boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai mengganggu pengecaman untuk kita nak buat labeling. Tu saja. Okey, clear Clear, sir. Clear tak yang bertanya tadi? Okey. Clear. Sebab apa yang saya cakap ni, yang saya beritahu ni, ini adalah arahan umum untuk belajar buat report di peringkat universiti tau. Bukan peringkat kolej je. Pengalaman saya di universiti pun sama juga. Memang tak dibenarkan shading yang boleh mengganggu labeling. Tak boleh. Cara saya kata dulu pun sama. Dia kata kalau you colour, bila colour tu boleh label tak? Dia tanya. Kalau rasa macam tak boleh label, jangan colour. Dia kata macam tu. Okay. Itu adalah dia punya rasional lah. Kenapa kita perlu elakkan shading ni banyak-banyak ni. Kalau dia tak mengganggu label, boleh. Tak ada masalah. Okey, ada lagi soalan lain? Sir, Okey. kalau saya salah format, katakanlah discussion tu saya buat dalam table kan, nak bawa balik ke? Oh, discussion buat dalam table. Okey, dia sekarang ni macam ni. Sekejap.
sekarang ni. Saya delete dulu yang ni. Okey, sekarang ni apa? Untuk discussion, tengok Dia discussion ni. Okey, yang pertama adalah essay form. Okey, bila essay form, kalau katalah kita nak membuat discussion untuk perbandingan, dia boleh kalau you nak provide table boleh macam ni. Boleh. Kan? Okey, katalah ni tisu. Okey, ni dari segi structure. Function. Apa lagi? Okey, lain lah. Cell dia ke, okey dan sebagainya lah. Okey, katalah ni parenchyma kan. Parenchyma. Okey, collenchyma. Okey. Walaupun dalam discussion, you boleh buat table macam ni boleh. Tetapi, beza dia. Ayat essay ni, dalam kolom ni, make sure ayat panjang lah. Ayat dia kena panjang sikit. Janganlah short sentence. Faham tak? Saya benarkan kalau dalam discussion ni buat table, tak ada masalah. Cuma, ayat yang perlu kita nyatakan dalam setiap jadual perbandingan ni, perlu ayat yang lebih sedikit panjang. Okey, dia punya apa, syarat dia adalah sekurang-kurangnya, sekejap. Kenapa jadi macam ni? Okey, sekurang-kurangnya, words Okey, words untuk discussion ni, sekurang-kurangnya, satu ayat tu, minimum adalah 5 words saja. Kalau lebih lagi baik. Okey? Minimum 5 words. Jangan kurang daripada 5 patah perkataan. Okey, kalau you dah tulis ataupun explain ataupun discuss tu dah cukup 5 patah perkataan, okey. Dia dianggap sebagai essay. Faham tak? Faham saya, faham. Dia minimum adalah 5 patah perkataan je. Tulis dalam setiap ni lah. Kalau you buat table tadi, mesti dia ada kurang-kurangnya 5. 5 ataupun lebih. Lebih lagi baik. Okay, untuk discussion. Tapi kalau dalam question and answer, okay, question and answer, macam saya sebutkan sebelum ni, dia adalah short sentence. You all hanya perlu menyatakan point saja. Kejap. Sekejap. Hello, Assalamualaikum. Kejap. Aku ada kelas. Kenapa? Ya. Aku kenal lah. Orang mahu balik juga. Okey, sorry ada kawan saya daripada bahagian metrik telefon. Okey, saya ulang balik. Untuk discussion, boleh buat dalam table, tak ada masalah. Cuma ayat pastikan panjang sedikit ataupun sekurang-kurangnya 5 patah perkataan.
Okey, manakala kalau dalam question and answer, short point ataupun short statement saja. Okey. Boleh juga buat dalam table untuk soalan perbandingan. Okey, clear eh? Clear, sir. Okey, ada lagi? Ada lagi lain? Okey, lepas ni jangan lupa lah update kehadiran seperti biasa dalam grup WhatsApp kelas. Yang tak hadir lah, yang tak hadir dan bersebab tolong maklumkan kat situ lah. Nanti saya letak platform kat situ. Okey. Okay, sir. Kalau mana-mana yang belum siap nak kemaskini report eksperimen yang kedua ni, okey, boleh teruskan. Okey, kemaskini report untuk eksperimen yang kedua. Okey, satu lagi saya nak tanya. Bila you all buat report ni, tengok tak video tu secara detail, video eksperimen tu detail? Tengok tak? Tengok, sir. Tengok, sir. Tengok, sir. Okey, dia sekarang ni, okey, video tu, fungsi video yang kami provide tu, itu adalah untuk guideline saja tau. Itu guideline, bukannya you 100% you berpandukan kepada video tu. Itu sebagai penunjuk arah. Sebab apa? Sebab kita tak berada di makmal. Jadi kita sediakan video. Okay? Untuk you all nak imagine, okay, eksperimen tu berlaku macam ni, berlaku macam ni kan. Okay, tetapi apa-apa pun panduan dia yang utama adalah lab manual. Apa-apa pun kena refer balik pada lab manual. Untuk kita nak clarify balik lah apa yang you all kena nyatakan dalam lab report. Ya. Yeah? Okay, video tu berfungsi hanya sebagai untuk panduan sahaja. Okay. Tapi bagus. Tapi memanglah. Tapi kena tengoklah dulu video tu. At least you ada idea kan. Ada idea. Lepas tu back kepada our lab manual. Tengok balik apa dia punya motif eksperimen tu. Objektif eksperimen tu. Prosedur dia. Okay, lepas tu barulah mulakan dengan writing report. Sorry lah, bising sikit rumah macam biasalah. Kat rumah kan. Okey, ada lagi? Apa-apa soalan? Okey, satu lagi kelas. Saya nak maklumkan esok saya ada appointment tucuk vaksin tau. Okey, esok saya ada appointment tucuk second dose vaksin. Jadi boleh tak kelas kita ada kelas esok kan? Boleh tak kelas kita tu diawalkan sedikit? You free tak waktu tu? Saya appointment pukul 12. Sekali boleh saya nak keluar pukul 11. Kalau kita buat kelas awal sikit boleh tak? Pukul 8 macam ni ke boleh? Untuk kelas tutoran. Kelas saya ada kelas, sir. Oh, ada kelas. Oh, pagi ada kelas. Oh, okey. Pukul apa yang you free? Sebab kita kelas esok kalau ikut jadual, kita kelas pukul 12.30 kan? 12.30 kan? 12.30. 12.30 memang saya berada di itulah, tempat vaksin tu lah. Aku tak sempat. Dengan orang ramainya lagi, dengan nak beraturnya lagi macam-macam. Okey, jadi pukul apa you free? Kalau petang boleh tak? Petang ada kakong. Petang ada kakom. Okey. Kalau macam tu saya buat malam boleh? Ke mengganggu?
Tak apa, yang ni untuk option kita lah. Untuk saya nak ganti kelas, kita kena cari waktu yang pelajar free. That's why saya tanya you all dulu. Okay, nanti macam ni. Okay, nanti saya letakkan isu ni dalam main group kita. Nanti awak bincang, nanti bagi tahu saya balik untuk esok. Okay? Okay, sir. Okay, Okay, sir. Okay, kalau tak ada apa-apa, ada lagi sejam tau. Ada lagi sejam ni. Okay, mana yang belum buat report tu, teruskan buat report. Dan submit juga pada hari ni lah. Ni ada segi sejam ni. Okay? Okay. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, okay, make sure you all siapkan report yang kedua ni dan submit di GC kelas masing-masing. Okay? Okay, Okay, sir. sir. Okay, saya rasa itu saja dahulu untuk pertemuan kita pada pagi ni. Okay, gunakan masa yang ada ni untuk siapkan report tau. Ni yang buat benda lain pula. Okay, saya rasa that's all for today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Happy waxing, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.